Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya 282350 Muhammad Najmi Yusof. Bagi kos GMJA 2013 Perlembagaan Malaysia, saya memilih untuk membentangkan berkaitan pemerintahan demokrasi di Indonesia. Pemilihan negara ini berkait rapat dengan negara kita Malaysia. Dan untuk itu saya ulas sedikit berkenaan demokrasi, apa yang dikatakan demokrasi. Demokrasi membawa maksud bentuk pemerintahan yang diberikan oleh rakyat atau wakil yang dipilih melalui proses pilihan raya. Itu adalah menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat. Dalam bahasa Greek pula, demos bermaksud rakyat dan kratos yang membawa maksud kekuasaan, dan bila digabungkan demokratos yang bermaksud kekuasaan rakyat. Kita pergi kepada bahasa Indonesia itu sendiri. Bentuk ia bermaksud demokrasi itu adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Okey, bagi negara Indonesia, sistem pemerintahan demokrasi yang diamalkan di negara tersebut dapat dikatakan berbudaya apabila ianya memiliki prinsip-prinsip demokrasi yang diamalkan. Antara prinsip demokrasi di negara Indonesia ada lebih kurang dalam 11 prinsip. Yang pertama, kedaulatan rakyatnya. Yang kedua adalah corak pemerintahan berdasarkan bentuk persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga adalah memberikan kekuasaan kepada pihak yang memperolehi majoriti, sama juga macam negara kita. Yang keempat, memberikan hak-hak secara adil kepada pihak minoriti. Rakyat mempunyai hak asasi manusia yang tidak boleh dicabul. Yang keenam, setiap bentuk pemilihan pemimpin haruslah mengamalkan konsep kebebasan dan kejujuran. Bagi mana-mana kesalahan yang dihadapkan adalah wajib berlakunya persamaan dalam berhadapan dengan hukum. Bagi prinsip lain adalah proses hukuman adalah sangat wajar dijalankan secara telus. Pembatasan pemerintah adalah secara konstitusional. Mengamalkan juga konsep pluralisme sosial, ekonomi dan politik yang matang, dan memberikan penekanan terhadap nilai-nilai toleransi, pragmatis, kerjasama dan sikap muafakat. Di Indonesia telah berlaku sebanyak 4 sistem demokrasi semenjak tahun 1946. Kita lihat keempat sistem demokrasi tersebut adalah bermula daripada tahun 1946 sehingga 1959, iaitu demokrasi parlementer. Disambung pula kepimpinan yang kedua, iaitu demokrasi terpimpin daripada tahun 1959 hingga 1965. Seterusnya demokrasi Pancasila pada era Orde Baru pada 1966. Selepas demokrasi terpimpin daripada 1966 hingga 1968, dan sekarang daripada 1968 hingga sekarang adalah demokrasi Pancasila pada era reformasi. Kita lihat kepada ciri-ciri demokrasi yang diamalkan di Indonesia sekarang. Ia adalah berdasarkan kepada kehendak dan kepentingan semua rakyat. Dia bersifat konstitusional. Ia mempunyai perwakilan, pemilihan umum, kepartian, kekuasaan dan tanggungjawab.
Itu adalah 7 ciri-ciri demokrasi yang ada di Indonesia. Kita lihat pula kepada kelebihan demokrasi yang diamalkan di Indonesia. Ia dilihat lebih baik untuk rakyat, ia desentralisasi kekuasaan dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Pentadbiran yang bertanggungjawab dan stabil, struktur demokrasi berfungsi untuk mengurangkan isu dengan eksploitasi, memberikan pendidikan politik kepada rakyat dan menggalakkan kesaksamaan. Itu adalah salah antara kelebihan-kelebihan demokrasi yang diamalkan di Indonesia. Setiap kelebihan pasti ada kelemahan. Tidak semua mungkin sempurna. Di antara kelemahan demokrasi yang diamalkan di Indonesia adalah ia mengeksploitasi minoriti, berlaku kecurangan pemilu ataupun di negara kita dalam pilihan raya, mengambil masa yang lama dalam proses pembuatan keputusan. Dia perlu dibahaskan dia mengambil masa lama, campur tangan politik dan sebagainya. Menekankan kuantiti daripada kualiti, tiada perlindungan untuk orang biasa. Maknanya golongan atasan akan diberi kepentingan dan pembicaraan. Orang bawahan mungkin kita dapat lihat sekarang, orang biasa dijatuhkan hukuman terus, macam itulah. Ketagihan untuk berkuasa, penyalahgunaan media. Okey, mungkin media di negara Indonesia akan pro kepada kerajaan. Dilihat pro kepada kerajaan. Okey, kita ambil kepada langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi kelemahan demokrasi di Indonesia. Ia perlulah memenuhi keinginan atau suara rakyat, mengamalkan konsep musyawarah, memberi ilmu pengetahuan kepada rakyat tentang prinsip dan hakikat demokrasi. Media massa dan negara juga melalui sektor pendidikan juga harus memberikan pendidikan politik yang sewajarnya. Perkara ini juga telah dibincangkan baru-baru ini di Malaysia juga, untuk memberikan pendidikan berkaitan politik dalam sukatan pelajaran dan masih dalam tempoh kajian di negara kita. Okey, kesimpulannya, kestabilan politik bagi sesebuah negara itu adalah amat penting kerana ia akan memberikan kesan besar kepada tahap ekonomi negara bagi terus berkembang dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Sistem pemerintahan demokrasi yang diamalkan dalam bidang politik sebenarnya mementingkan pelaksanaan demokrasi manusiawi, kerana secara fisiologinya prinsip demokrasi adalah menerima dan menampung suara yang majoriti dan minoriti supaya ianya dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera serta beradab. Itu saja, terima kasih.